Dan bagi sesi seterusnya, saya mempersilakan Cikgu Hamizah Hamid, seorang guru di SMK Tun Hussein On, untuk menyampaikan sedikit maklumat ataupun berkongsi ilmu tentang pembentukan batu karang dan juga proses-proses yang terhasil ya sehingga terbentuknya batu karang yang dapat kita nikmati keindahannya pada masa ini. Terima kasih Tuan Salman. Hai semua. Baik, kita akan teruskan dengan tajuk jenis-jenis terumbu karang. Secara umumnya terdapat 3 jenis ataupun 3 kategori terumbu karang. Yang pertama ialah atoll, yang kedua ialah area reefs dan yang ketiga fringing reefs. Okay. Right. Atolls berbentuk seolah-olah cincin yang mengelilingi sebuah lagun yang dalam. Baik, ini pula ialah terumbu sawar ataupun barrier reef. Baik, terumbu ini kelihatan seperti tumbuh selari dengan pinggiran, tetapi ia terpisah dengan selat atau lagun yang bersaiz lebih kurang 1 kilometer hingga 15 kilometer. Okey, oleh itu, oleh yang demikian, bot-bot boleh melalui kawasan terumbu ini tanpa merosakkannya. Baik, terumbu pinggir sama seperti terumbu yang ada di negara kita, ia mengelilingi pinggir pantai dan mudah diakses oleh semua orang, terutama adik-adik dan para pelajar yang tidak tahu berenang, yang tidak pandai menyelam. Adik-adik hanya perlu belajar asas keselamatan di air, mengenakan pakaian, alatan yang sesuai dan sudah pasti perlu diawasi oleh orang yang mereka yang terlatih. Baik, segitiga terumbu karang ataupun coral triangle, negara kita merupakan salah satu daripada negara yang diwartakan. Okey, apakah kepentingan segitiga terumbu karang? Memandangkan negara yang terlibat kaya dengan terumbu karang, oleh itu negara-negara yang terlibat menghasilkan sumber laut yang menjadi makanan serta menjana pendapatan daripada hasil laut tersebut. Baik, boleh lihat peta yang tertera. Selain Malaysia, negara-negara yang diwartakan ialah Indonesia, Philippines, Papua New Guinea, Timor Leste dan juga Solomon Island. Baik, Hari Lautan Sedunia. Pernah kita dengar? Mungkin. Bagaimana pula dengan Hari Segitiga Terumbu Karang? Pernah dengar? Mungkin ramai yang tidak pernah dengar. Oleh itu, selepas ini, setelah adik-adik dan para pelajar ketahui 9 hari bulan Jun merupakan Hari Segitiga Terumbu Karang, iaitu sehari selepas Hari Lautan Sedunia diraikan. Selain itu, ia juga dinamakan sebagai City Day. Kali pertama ia diraikan pada 9 Jun 2012. Objektifnya sudah pasti untuk memupuk kesedaran tentang perlindungan dan pemeliharaan laut. Di manakah lokasi batu karang? Kebiasaannya ia dijumpai pada kedalaman kurang daripada 46 meter kerana cahaya matahari masih boleh menembusi kawasan tersebut. Dan ia juga boleh membesar dengan cepat dengan bantuan tindak balas ombak yang kuat. Kenapa ombak sangat penting kepada batu karang? Okey, yang pertama sekali, batu karang ataupun terumbu karang tidak boleh bergerak. Maka ombak akan membantu membawa makanan dan nutrien kepadanya. Dan seterusnya,
Semasa proses pembiakan iaitu spawning, ombak juga akan menghanyutkan lava dan membantu untuk menyebarkannya ke laut. Okay. Dan akhir sekali, ia juga menghalang pemendapan sedimen, maksudnya tiada pasir ataupun lumpur yang akan melekat pada terumbu karang dan hasilnya terumbu karang akan sihat. Baik, fakta-fakta yang adik dan para pelajar patut tahu. Okay, yang pertama sekali ialah sehingga kini terdapat 6,000 spesies batu karang di dunia. Koral ataupun batu karang boleh hidup di perairan cetek beriklim panas seperti negara kita. Boleh juga hidup di dalam laut terbuka yang sangat gelap dan sejuk. Dan kadar tumbesaran untuk karangan laut yang besar seperti teba koral antara 0.3 cm hingga 2 cm setahun, manakala 10 cm untuk batu karang yang berdahan, branching seperti sea fan. Okey, seterusnya terumbu karang mengambil masa sehingga 10,000 tahun untuk hasilkan lava, bergantung juga kepada saiz. Contohnya terumbu sawar, barrier reef dan pulau cincin perlu mengambil masa antara 100,000 tahun hingga 30 juta tahun untuk membentuk sepenuhnya. Kedengaran seperti fosil hidup kan? Unik. Baik, seterusnya pembentukan terumbu tidak boleh kurang daripada 18 darjah Celsius, sejuk yang melampau. Suhu optimal adalah antara 23 hingga 29. Masih ada koral yang boleh hidup sehingga 40 darjah Celsius untuk masa yang singkat, tapi setelah itu ia akan mati. Baik, bagaimanakah batu karang terbentuk? Kita akan lihat video ini. Seperti yang kita tahu, terdapat berbagai bentuk, saiz dan warna koral yang sangat menakjubkan. Ada di antaranya lembut, tetapi kebanyakannya ialah keras. Kita panggil soft coral dan hard coral. Hard coral inilah yang sebenarnya membina terumbu karang kerana ia mempunyai kalsium karbonat. Nama-nama coral ini diberi berpadanan dengan bentuknya seperti tanduk rusa, meja, otak. So ada elkhorn, ada staghorn, ada brain coral. Okay, dan ini yang dapat dilihat nampak seperti batu. Terdapat organisme kecil yang sebenarnya mendiami batuan tersebut. Ia dinamakan polips. Adakah polips itu haiwan, tumbuhan ataupun mineral? Mari kita lihat. Ini adalah larva yang telah berpaut pada batuan. Maka terhasillah polips. Polips ini mengeluarkan kalsium karbonat, membina kerangka atau tertulang, dan ia akan membiak, memenuhi dan menjadi koloni. Ini adalah salah satu cara polips mendapatkan makanan. Okay. Tetapi itu bukanlah cara utama. Yang merupakan ataupun yang membantu polips mendapatkan makanan ialah alga yang terdapat di dalam sel batu karang. Nama alga tersebut ialah zooxanthellae. Okay, sama seperti tumbuhan lain yang memerlukan matahari untuk melakukan proses fotosintesis dan akhirnya proses ini akan menghasilkan tenaga, makanan dan nutrien kepada koral tadi. Namun yang demikian, jika koral menjadi stres akibat suhu yang tinggi, alga-alga tersebut akan dilepaskan
lama kelamaan tanpa alga ini, koral akan mula mati, bertukar warna dan ia menjadi mudah terancam dan ia menjadi sakit dan lama-lama ia akan mati seperti yang dapat dilihat dalam video ini. Okey. Coral dan soft coral. Hard coral ini dibina daripada kalsium karbonat ataupun batu kapur. Setiap polip mengeluarkan satu kerangka keras exoskeleton dan ia akan kekal walaupun telah mati. Oleh itu, salah satu peraturan di taman laut ialah jangan sesekali membawa pulang koral yang telah mati. Baik, pertumbuhan karang keras ataupun hard coral ini amat perlahan. Secara saintifik, ia dikenali sebagai Scleractinians. Okey, ini adalah contoh gambar hard coral. Yang ini yang berbentuk seperti tanduk rusa tadi, Staghorn, Elkhorn, table coral. Boleh lihat ya, saiz table coral yang sangat besar. Dan ini pula pillar coral, kita ada cabbage coral dan di sini ada brain coral. Boleh tengok saiz, boleh banding ya. Dan satu lagi great star coral. Baik, soft coral ataupun karang lembut juga terbina daripada unsur kalsium karbonat tetapi telah diaduk dengan protein, oleh itu ia sedikit berbeza daripada hard coral. Karang lembut seakan-akan berakar dan tiada exoskeleton, maka ia kelihatan melambai-lambai mengikut arus laut. Okey, ini cara soft coral berpaut. Dan ini bubble coral. Okey, bubble coral, karang laut ini mempunyai kantung-kantung air yang dipanggil vesicles. Kebiasaannya dijumpai di perairan Pasifik dan pada waktu siang ia kelihatan seperti anggur dan pada waktu malam ia akan mengecut dan menjadi sesungut ataupun tentacles untuk menangkap plankton. Baik, ini pula bubble tip anemone coral, gorgonian. Yang ini yang berdahan tadi, bercabang. Ia membesar 10 cm setahun. Ini ialah toadstool coral dan kebanyakan gambar ini semua daripada pulau perhentian. Yang ini gorgonian sea fans, yang ini daripada internet lah. Okey, yang ini kipas laut, carnation, sea pants. Sea pants boleh lihat ya. Di situ ia berpaut pada dasar laut. Tidak perlu sebarang batuan ataupun kalsium karbonat untuk hidup. Baik, ini adalah tree coral, toadstool coral. Ketiga-tiganya ini kelihatan seperti tumbuhan atau haiwan. Sudah pasti adik-adik dan pelajar akan menjawab haiwan. Okey, yang pertama ialah Christmas tree worm, sejenis cacing. Ini ialah sea feather, pakar menyamar, kelihatan seperti tumbuhan. Okey, dan yang seterusnya ialah sponges. Sponges ialah haiwan. Kelihatan seperti coral tetapi fungsi dia lain. Baik, kita lihat penerangan daripada doktor di CIMAX Pulau Pinang.
Maknanya tak sistem pencernaan sangat basic, all very basic. Nervous system tak ada. So only ada pencernaan sahaja. So very basic animal. So it is also constitute one of the earliest kind of evolved animals. If you believe in evolution, of course, everybody has to. Okay, so this is a sponge. Kalau you tengok, bukan? Bukan? Oh, sebab Tak rasa apa. tak rasa apa. Sebab bahan yang digunakan untuk buat the tulang is not calcium carbonate. These are spongin fibers. It's a very different component from. It's not totally bukan. Bukan calcium carbonate. So it's very light. Right. So this is a sponge. Haiwan, semua ni adalah haiwan. Yang ni bukan calcium. Next is a hefty barrel sponge. What will a big monster like this do? It takes a few seconds for the dye to work its way through the sponge. Wait for it. But then it pours out like smoke from a chimney. That's pretty good pumping from those tiny little collar cells. Baik, itu dua video untuk menerangkan tentang sponges. Baik, jika adik-adik pelajar berminat untuk mengetahui dengan lebih lanjut tentang coral dan lain-lain, bolehlah adik menghubungi CMAX untuk mengadakan lawatan sambil belajar. Banyak pengalaman boleh ditimba di sana. Maknanya Next is tak a sistem hefty yang tidak jauh daripada pantai seperti fringing reef bermula di antara 1 hingga 6 malam selepas bulan penuh pertama di bulan Oktober, manakala yang lain akan berlaku pada bulan November atau Disember. Okay, yang ini adalah gamet betina, telur. These release packages of eggs already pre-wrapped in sperm. Dan spawning ini adalah salah satu cara pembiakan yang common lah, yang biasa. Sperma dan telur ini akan dibebaskan pada masa yang sama supaya ia dapat bercantum. Bundles of eggs and sperm float to the surface to mix with others from further along the reef. Each kind of coral times its release to a certain hour on a certain night. That maximizes the chances of cross-fertilization. The fertilized eggs drift away from the reef.
suhu terlalu tinggi, coral tidak akan dapat tolerate, tidak dapat menerima tekanan daripada suhu. Kejadian El Nino pada tahun antara 2014 hingga 2016 telah menyebabkan sebahagian besar The Great Barrier Reef mengalami proses bleaching. Ini adalah contoh proses bleaching yang berlaku untuk soft coral. Kita boleh lihat soft coral tersebut telah melepaskan alga atau algae di dalamnya. Jika alga telah hilang daripada batu karang ini, karang laut ini, maka ia akan hilang makanan dan warna juga akan pudar. Does it look familiar? That rubbish you left behind. That plastic bag you took for convenience when shopping. That balloon you innocently released to the skies. That fishing twine. That bottle top. These all have the potential to end up in the ocean and could be the difference between life and death for a marine animal. A recent study suggests that 1/3 of turtles found dead on New Zealand beaches had ingested plastic. So, what are you feeding the ocean? Ini adalah contoh hidupan marine yang cedera atau mati disebabkan bot nelayan. Jika adik-adik pelajar boleh tengok di sini. Satu lagi, dilarang menyentuh haiwan liar. Ini bukan cara yang betul. Selalunya manusia yang menjadi ancaman kepada haiwan-haiwan laut. Mengambil inisiatif untuk memulih semula karangan laut. Salah satu caranya ialah coral propagation. Selalunya dipanggil sebagai coral gardening. Tanam semula coral. Baik, dari manakah coral ini didapati? Ada setengahnya diambil daripada koloni yang liar dan ada fragmen daripada coral yang telah patah akibat ribut taufan ataupun semasa sauh diturunkan daripada kapal. Okey, boleh lihat di sini Encik Anwar Abdullah merupakan pengasas Ocean Quest. Moto Ocean Quest ialah diving with purpose. Maksudnya mereka ini dilatih untuk menanam semula coral dan salah satu penemuannya ialah mencipta gam organik untuk memudahkan coral ditanam. Dan perekat yang digunakan, bahan yang digunakan ialah karang mati. Sudah pasti tidak akan merosakkan. Ini adalah Encik Anwar Abdullah. Antara trainer ataupun volunteer yang sedang melakukan tanam semula. Terdapat juga inisiatif yang lain yang diambil oleh pihak kerajaan, bukan kerajaan, termasuk juga memberi pendidikan kepada para pelajar
Oleh itu, kita sebagai rakyat Malaysia perlu menyayangi perairan kita, iaitu dengan mengamalkan sikap yang baik, iaitu tidak membuang sampah merata-rata serta mengamalkan penggunaan beg kita semula, hentikan penggunaan plastik. Baik, itu sahaja daripada cikgu. Sekian, terima kasih. Bye semua.